Ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Tok Ngulum Mak selaku pengerusi pengacara majlis. Yang saya hormati penceramah-penceramah jemputan kita daripada kalangan pimpinan pemuda peringkat negeri Kelantan kita ni lah, Ustaz Nasir dan Ustaz Zamri. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad Jamil Mahmud selaku YDP PAS kawasan Tupak kita ini, seluruh pimpinan PAS, pimpinan pemuda, pimpinan muslimat, para alim ulama, para pegawai keselamatan, para pemimpin masyarakat, tuan-tuan adik kakak, khususnya daripada Kala Kubu, daripada Benda Poyong, daripada sekitar kawasan sini. Amo alhamdulillah mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sebagaimana yang kita dengar dan yang kita lihat dan kita mendapat laporan bahawa acara program yang dibuat oleh pemuda atas tema Prihatin Pemuda ini berjalan dengan begitu baik sekali. Ambo boleh royaklah bahawa salah satu keputusan kita di peringkat pimpinan di Kuala Lumpur, bukan kita parti PAS sahaja, tetapi dengan parti-parti yang sealiran dengan kita, parti-parti yang orang panggil parti-parti Barisan Alternatif lah, parti-parti pembangkit, dan bukan sekadar parti-parti politik sahaja, tetapi melibatkan juga yang dipanggil pasukan dan kelab-kelab dan kumpulan-kumpulan sukarela ataupun dipanggil NGO telah membuat keputusan bahawa kita akan mengadakan suatu perhimpunan raksasa di Putrajaya dekat dengan Kuala Lumpur pada 10 hari bulan sebelah ni, 10 hari bulan November, yang mana kita berhasrat nak menghimpunkan 100,000 sekurang-kurangnya rakyat untuk kita berhimpun di Putrajaya dan mendesak kerajaan dan menunjukkan kepada seluruh dunia bahawa kita nak supaya pilihan raya umum yang akan datang ini pilihan raya yang amat bersih sekali. Kok ambo nak royaknya, pemuda PAS sahaja di peringkat pusat telah memberi jaminan bahawa daripada 100,000 yang kita anggarkan sekurang-kurangnya itu, pemuda PAS pusat memberi jaminan daripada 100,000 minimal itu, pemuda bersedia untuk mengeluarkan 50,000 orang kalangan pemuda sahaja dalam perhimpunan di Putrajaya pada 10 hari bulan November nanti. Jadi hamba nak royaknya pertama-tamanya tuan-tuan adik kakak hamba di Benda Poyong sekalian, bahawa kegiatan parti kita dalam suasana tekanan, dalam suasana masalah ekonomi, dalam masalah ugutan dan sebagainya, tetapi alhamdulillah semangat parti, semangat khususnya pemuda PAS kita adalah cukup hebat sekali. Sebab itulah kita cuba buat dalam masa lebih kurang sebulan yang lalu percubaan pertama konvensyen rakyat yang kita namakan bersih di Dewan Perniagaan Cina Kuala Lumpur, yang mana kita jangka kita nak jemput lebih kurang, nak lihat mari sapanya 5,000 orang sahaja sebagai percubaan sahaja, nak test ya. Mari malam tu sekitar hak kita kiranya lah sekitar 8,000 orang. Hak tu kita panggil senyap-senyap, kita royak ke kawasan-kawasan di wilayah Persekutuan, di Selangor, di Negeri Sembilan, Melaka sikit untuk mari. Hak mari tu alhamdulillah ramai, dan boleh sebutlah pimpinan kita daripada parti PAS sendiri sudah tentu Tok Guru Haji Hadinya, Timbalan Presiden Ustaz Nasaruddinnya, dan boleh dikatakan keseluruhan pimpinan Tuan Haji Muhammad Sabu sebagai pengerusinya, pimpinan daripada Parti Keadilan Datuk Seri Anwar dan rombongan dia, pimpinan daripada DAP Lim Guang En, pimpinan daripada Kesatuan Sekerja
Syahid Syahir hadir bersama dengan berpuluh-puluh lagi pimpinan Malaka sahaja dengan sambutan yang begitu hebat. Jadi inilah hamba nak sebutnya bahawa walau kita rasalah bagaimana kita dengar tadi seolah-olah UMNO Barisan Nasional ni kuat, dia nak sifar, dia kata pembangkang di Selangor, dia nak sifar pembangkang di Terengganu, dia nak rampas balik negeri Kelantan. Tetapi keadaan hakikat yang sebenarnya, kalau kita baca laporan kajian-kajian, keadaan UMNO Barisan Nasional akhir-akhir ini jauh bertambah lemah berbanding dengan tahun 2004 ke tahun 2005, 2019 lagilah lemah. Tapi berbanding dengan 2004 dia paling kuat kononnya, keadaan UMNO Barisan Nasional hari ini cukup amat lemah. Kita boleh mengakulah bahawa dalam kita kata UMNO Barisan Nasional lemah itu mengikut kajian yang dibuat oleh Badan Bebas, bukan kerajaan, bukan kita, yang dinamakan Merdeka Center. Dia mengatakan kelemahan hak utama sekali kerajaan lain. Ini kita rayak terus-terang. Dia katanya ialah di kalangan masyarakat Cina. Masyarakat Cina lah ni cukup taksir kepada kerajaan UMNO Barisan Nasional. Masyarakat Melayu menurun sokongannya terhadap Datuk Seri Abdullah Badawi ke, terhadap UMNO ke, terhadap Barisan Nasional. Menurun. Tapi turunnya tu taklah menurun seperti kaum dan masyarakat Cina. Hak tu juga kita mesti akui. Di Kelantan pula, pihak Merdeka Center ni kata, khususnya di Kelantan, alhamdulillah, laporannya kekuatan PAS di Kelantan ini jauh meningkat berbanding dengan pilihan raya 2004. Hak demo tu duganya sama ada kita boleh tapa balik kekuatan kita sebagaimana yang berlaku dalam pilihan raya 1999 dahulu. Jadi harapan kitanya, kegiatan yang kita buat di Kelantan ini khususnya ialah untuk kita jamin insya-Allah dalam pilihan raya umum akan datang ini kita akan benar besar di Kelantan sekurang-kurangnya sama dengan kemenangan kita dalam tahun 1999 yang lalu. Boleh tak begitu? Hak kita lihat 99 kalau tupak ni parlimen pun kita pak-pak masa ketiga, tapi pak-pak dun pun kita benar. Begitulah harapan kita. Bukan sahaja tupak, tetapi rata panjang, bacok dan seterusnya kita akan mencapai kemenangan yang menyerupai orang kata kemenangan dalam tahun 1999. Inilah harapan kita. Apa yang kita kecek tentang pilihan raya tuan-tuan kakak sekalian? Sebabnya learn ni memang musim pilihan raya. Kita buat ramalan, kalau tidak bulan 8, bulan 9, tidak bulan 9, bulan 10, tidak bulan 10, bulan 11 pilihan raya. Ada orang kata tak pernah sabar dah bulan 8 ni sebab dah dekat-dekat nak sibuk buat perayaan merdeka. Okey, bulan 8 tak pernah sabar. Ada kata pula kalau tengok bulan 9 lepas sambutan merdeka 7 hari bulan 9 tu belanjawan dibentangkan, seminggu lepas tu start pula puasa Ramadan, tak pernah sabar pula bulan 9. Tak apa, tak bulan 9 kalilah begitu. Lepas tu kalau bulan 10 orang kata tak pernah sabar pula puasa tak habis lagi, tengah bulan 10 baru raya. Tak apalah hingga setengah bulan 10. Tapi tuan-tuan, lepas raya puasa tidak mustahil pilihan raya akan dilakukan. Kalau tidak ujung bulan 10, bulan 11 dan seterusnya lah. Sebabnya ialah keadaan negara hari ini. Hak merayak saat ni ramalan, bacaan, kajian Merdeka Center hak dia buat 2 bulan lalu, laporan tubik seminggu 2 ni. Gitu. Keadaannya ialah UMNO duk harap dan duk bimbang juga. Dulu dia harap keadaan ekonomi kuat. Dia katakan ringgit Malaysia makin kukuh, keadaan bursa saham makin kuat, memecah rekod lah 1,300, 1,400. Dia kata dah indeks saham naik. Jadi dia tak apa, dia relax, tak ada bulan 10 bulan raya tak apa, bulan 11 pun
kau bagus bulan 12, kau ekonomi kau kuat, bulan tahun 2008 kau gagah. Tapi tuan-tuan, ni jelas bahawa keadaan ekonomi tidak menjadi lebih baik, tetapi nampaknya menjadi lebih buruk. Orang Cina hak ambo royak sani Merdeka Center kata tak sih ke UMNO Barisan Nasional, kerana orang Cina khabar dah keadaan ekonomi ni lemah dah kau lemah. Orang Cina dia mudah. Dia nampak ekonomi tak ada nak naik, dah tak nampak dah sahaya tak naik, harga ke mahal, nego ke payah. Dia akan menurun sokongnya. Dah jelas menunjukkan sokongnya orang Cina menurun. Orang Melayu ni dia duk harap, dia duk percaya ke laporan. Laporan kata ekonomi meningkat, ringgit meningkat. Pada kita orang kala kubur dekat Malaysia tahu, kalau ringgit meningkat, bak sial meningkat lagi, kok sial kau tinggi lagi harga dia. Bukan begitu ke? Lepas tu kita duk kata ringgit kukuh. Kalau ringgit kukuh sungguh tuan-tuan adik kakak sekalian, bagai-bagai hak kita beli, hak kita bayar tu kau murah lah. Kalau kita beli kereta daripada Amerika, kau turun nak kata ringgit kukuh. Tidak, kau naik. Bukan saja kita import daripada Amerika naik, berah ya. Berah yang kita ambil daripada Sia, berah yang kita ambil daripada Vietnam, yang kita beli berah tu baru ni naik dah. Kan? Dia mudah kan naik kan? Lepas tu kabinet marah, apa dia kata? Muhyiddin, Menteri Pertanian marah, apa dia kata? Umum harga naik, tak royak dulu kepada kerajaan, tak royak dulu pada dia. Itu ya. Lepas pilihan raya ini, amba yakin harga beras naik, harga minyak naik, harga susu naik, harga barang-barang keperluan rakyat semua akan naik. Kerana sebenarnya ringgit kita ini tidaklah kuat berbanding dengan nilai-nilai yang lain. Mungkin dengan dolar Amerika kuat je sementara. Tapi lah ni, kalau kita tengok hot TV, hot sorabah-sorabah, hot kena baca banyak TV, hot orang putih TV, hot CNN, hot TV, hot satelit orang panggil tu, Astro tu, harga nilai dolar Amerika pun melambung naik lah ni. Hot turunnya tuan-tuan, ialah saham dalam negara kita. Tengah turun, tak tahu hari ni hamba tak tengok TV, tak baca berita gapo, tapi hak dalam seminggu yang lalu menurun yang amat terukkan. Tapi orang Melayu ni tuan-tuan, dia agak mudah percaya janji-janji kerajaan. Lah ni misalnya kerajaan janji dia kata dia nak buat koridor. Mula-mula dia lancar koridor wilayah pembangunan Iskandar. Dia kata kawasan koridor wilayah pembangunan Iskandar ni dia kata 3 kali, 4 kali ganda saingnya besar daripada negara Singapura. Dia kata ianya akan menjadi bandar bestari lah, bandar ekonomi lah, bandar teknologi lah, macam-macam dia kata akan buat sana. Tiba-tiba tuan-tuan, dan kita tahu sebab di parlimen pun kita jumpa dan temu juga dengan orang UMNO ni, bukan sahaja rakyat je lah tak faham. Orang yang faham tu orang UMNO sendiri. Hak daripada Johor sendiri. Hak ni lah hak awal-awal sekali membantah. Antara sebabnya mengapa mereka membantah wilayah pembangunan Iskandar ini, kerana cadangan pembangunan wilayah Iskandar ni nak beri kemudahan kepada luar. Orang Cina ke, orang Singapura ke, orang Inggeris ke, Australia ke, boleh beli tanah, boleh masuk nego. Tak kena ada syarat, tak kena ada undang-undang. Lepas tu cadangan awal dianya nak masuk ke wilayah pembangunan Iskandar ni, hak 4 kali ganda besar daripada negara Singapura ni, tak kena pasport, tak kena bergapo, tak kena buat surat ke satu. Kita nak pergi Malaysia, ada nak beranak, nak pergi Sabah pun kena ada surat, kena ada pasport, kena ada syarat. Ni tak ada. Sehinggalah UMNO Johor sendiri protes. Dan protes hak setuju yang amat kuat, koh dia tarik syarat hak bebas untuk wilayah pembangunan Iskandar. Hak ni hamba nak oyak, hak ni nak buat projek hak tak menguntungkan rakyat jelata, tapi kononnya nak membangunkan negara. Lepas tu pula dia lancar wilayah dia panggil koridor utara pula. Hak ni pun tuan-tuan, hak kita nampak hak dia buat selalu, hak dia umum, dia isytihad selalunya. Ialah dia kata dia nak buat jambatan kedua daripada Seberang Perai pergi ke Pulau Pinang. Kalau hak baca dan tengok laporan ni secara benar-benar, dia royak situ bahawa pertamanya dia kena pinjam duit daripada negara Cina nak buat getok jambatan ini.
2.5 bilion ke gitu lebih kurang. Lepas tu daripada pinjam daripada negara China, kontrak nak buat kerja jabatan terkenawi ke kontraktor syarikat daripada negara China. Jadi ini pun tuan-tuan bermakna rakyat kita ni dari segi ekonomi, hak kononnya orang Melayu akan meningkat ekonominya, kita akan menjadi negara yang lebih maju. Wawasan 20 itu tak cukup, nak wawasan 20, 57 tidak berlaku. Ketiganya hamba rakyatnya, dia isytihar pula, dia kata di pantai timur ni nak buat wilayah, nak buat koridor pantai timur pula. Koridor ni tuan-tuan, bahasa Melayunya serambi. Kalau bahasa Melayu, dia bahasa kat serambi. Hamba nak rakyat mudah lah tuan-tuan. Bahawa baik negeri Kelantan, baik kawasan-kawasan yang berdekatan negeri Kelantan, adik petani ke, adik gana sikit ke, kita ni lama dah tersuhur, terkenal dengan nama gelaran Serambi Mekah. Orang tahu belakang. Orang ngaji, orang tak ngaji, orang luar Kelantan, orang akademik universiti mengakui bahawa kita Kelantan ini Serambi Mekah. Sebab bagaimana terdengar penceramah rakyat tani, ciri-ciri kita, ulama kita, rakyat kita, minat kita, budaya kita, adalah ciri-ciri keagamaan Islam yang cukup kuat sekali. Kita sebenarnya ada dah koridor kita, serambi kita, iaitu Serambi Mekah, nama kepada negeri Kelantan kita ini. Tiba-tiba dia nak buat pula serambi koridor pantai timur. Hak dia nak bangun sekitar, tak apalah. Dia nak buat jalan, tak apalah. Dia nak buat getok, tak apalah. Tapi kita nak sebagai orang Kelantan, sebagaimana Ustaz Damri royak, sebagaimana Ustaz Nasir sebut, kita nak supaya serambi hak sebenarnya kita ni, koridor hak sebenarnya kita di Kelantan terutamanya ialah koridor Islam, serambi Islam, Serambi Mekah. Jadi hak ni hak kita nak tahan. Marilah dia jual nama koridor ke, serambi pembangunan ke, koridor Petronas ke, tetapi hamba harap, hamba berdoa, hamba menyeru kepada tuan-tuan adik kakak sekalian, supaya kita jangan lupa, jangan tinggal keadaan hakikat kita di Kelantan ini yang sebenarnya ialah koridor Islam, serambi Islam, Serambi Mekah. Jadi kalau ada percubaan dan kita dengar belakang saat ni, dia mari mula-mula dia kata Islam, lepas tu dia kata Islam hadari, lepas tu dia bawa pesta-pesta, lepas tu dia membebaskan anak-anak kita, orang Tino kita daripada syarat-syarat agama dan budaya agama. Hak ni hak kita tak sih, dah hak kita bimbangnya. Jadi hamba amat menyerulah supaya program pada sehari ini dan penutupnya malam ini insya-Allah menjadikan kita bertambah bersemangat, bersiap sedia untuk menghadapi pilihan raya umum yang akan datang, walau bulan mana pun mari kemudian ini, dan kita pastikan kemenangan kita dan pastikan bahawa di peti undi mendapat yo ini kita meningkatkan kekuatan kita dan memperolehi kemenangan di peringkat peti undi ini insya-Allah. Dengan lafaz ini maka saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada pemuda dan mengucap terima kasih semua jentera pemuda daripada kawasan dan daripada seluruh negeri Kelantan kerana menjayakan program kita sepanjang hari sehinggalah kepada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.